Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak membincangkan satu tajuk yang ramai pembaca mekanika dia tanya dalam YouTube dan juga Facebook. Apa benda yang kita nak kena tukar bila kita beli kereta second? Ataupun bila kereta tu dah lama, apa benda ni? Part mana yang kita perlu tukar? Tapi sebelum kita bermula, pada anda di luar sana yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia Studio, kiranya jangan menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Hai, aku baru isi minyak dah habis. Jangan risau, saya ada minyak powernya. Gunalah minyak BH Petrol. Enjin tahan lebih lama, menjadikan enjin lebih bersih, mengurangkan pencemaran. Prestasi terbaik dengan aditif dari Jerman, menjimatkan bahan api. Wow, BH Petrol, pilihan terbaik. Dalam dunia ni ada orang yang memang beruntung. Dia dapat kereta free. Macam mana tu free? Dia menang peraduan ke? Tak. Kereta tu mungkin pemberian ayah dia ke, mak dia ke, abang dia ke, kakak ke, makwa ke, janda ke. Jadi kereta-kereta macam ni, for sure, dia tidak perlu dibayar dah bulan-bulan. Kereta biasanya dah habis bayar, bertuah. Siapa lagi yang bertuah ni? Biasanya student-student yang memang baru habis belajar, mak ayah bagi kereta. Biasalah, bila kita student, baru habis belajar, banyak komitmen lain. Terutamanya, nak kena bayar PTPTN, nak kena beli iPhone 15, nak kena beli minuman Starbucks. Tapi, kereta yang kita dapat ni biasanya bukanlah kereta yang baru, kereta yang dah berumur. Mungkin 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Dari segi zahirnya, nampak kereta ni, wah, macam cantik je, maklumlah. Mak bapak dulu basuh hari-hari, kakak dulu tolong hantar pergi spa. Okey. Zahirnya nampak okey. Tapi anda kena tahu, setiap kereta ni dia ada jadual penyelenggaraan. Maksudnya, setiap 1,000 km, setiap 10,000, setiap 100,000, setiap 200,000 ada part-part yang memang perlu diganti, sama ada dari segi mileage yang panjang ataupun dari segi usia. Setiap 3 tahun, setiap 5 tahun, setiap 10 tahun ada parts tu memang kita kena tukar. Number 1. Yang pertama, tali sawat ataupun timing belt. Ini untuk kereta yang pakai timing belt lah. Katakan mileage dah sampai 100,000 km. Part ini memang kena ganti sebab timing belt ni memang dah maksimum penggunaannya. Masalahnya dengan timing belt ni, kita tak nampak. Kita tak nampak sebab dia tersorok dalam tu cover cam pulley tu. Tapi kita boleh check dekat dia punya mileage. Bila sampai 100,000, tukar. Dan kena ingat, next selepas 100,000 ni dia pendek sikit. Dia tak jadi 200,000, dia jadi 180,000. Okey, 180,000 kena tukar lagi sekali. Apa yang penting? Cek dalam buku manual. Dekat manual tu dia ada tulis berapa ribu kita kena tukar. Bukannya pergi tanya dekat grup Facebook lah, grup WhatsApp lah. Kalau tak yakin juga, bawa pergi service center, tanya dia orang. Settle lah. Number 2. Yang kedua, aircon belt. Biasanya aircon belt ni dia datang dengan 3 serangkai. Dia ada aircon belt, water pump belt, dia ada power steering belt. Okey, paling elok tukar sekali waktu kita tukar timing belt tadi. Kalau kereta tu pakai timing belt. Tapi kalau kereta tu pakai timing chain, belting untuk 3 serangkai ni biasanya dalam sekitar 80,000 ke 100,000 km. Yang ini kita boleh nampak belt tu kalau dia nak rosak. Jangan rosak, tukar je lah. Number 3. Yang ketiga, drive shaft. Drive shaft ni dia memang tahan lama dan jarang rosak. Tapi kalau pakai kereta macam Iblis, tak cermat, memang dia akan cepat rosak. Biasanya dia akan bunyi berdecik-decik macam tu ataupun dia berketak-ketak. Bila kita nak U-turn tu kelak-kelak. Itu tanda-tanda drive shaft kita rosak. Sebenarnya bukan drive shaft yang rosak, dia bahagian U-joint ataupun CV joint. Sebab dekat situ
dia ada ball bearing yang memisahkan drive shaft dan juga CV yang hujung tu. Dan benda ni dibalut oleh getah. Bushing ni kalau terkoyak, dia boleh menyebabkan grease terkeluar dan pasir masuk ke dalam. Kena periksa selalu sebab kalau dia koyak, tukar cepat-cepat. Nak tukar getah tu murah, tapi kalau dah masuk pasir, masuk air, rosak, grease dah tak ada, berkicap lah kau tukar CV joint. Number 4. Yang keempat, kebocoran minyak enjin. Yang ini boleh terjadi kepada sesiapa saja. Dan untuk menyelesaikannya, kena cari orang yang pandai ataupun ada basic pengetahuan pasal enjin. Okey, bila dia orang check, dia boleh tahu punca kebocoran tu daripada mana. Cari orang yang pandai. Bukannya ambil gambar, pergi post dekat Facebook, pergi post dekat grup WhatsApp. Macam-macam pala tahu dia punya teori yang keluar. Okey, kereta yang lama ni, yang mileage dia dah tinggi, kereta berusia ni, biasanya dia akan bocor sikit. Sikit atau banyak tu terpulang lah kan. Dia mungkin bocor di bahagian cylinder head, rocker cover atau power steering pump atau oil pan ataupun mungkin dekat oil filter punya oil seal. Azal saya dulu kena kat situ. Jadi kalau tak tukar jadi apa? Enjin selekeh kotor je tu. Enjin selekeh tak apa. Tapi kalau dia bocor bermaksud minyak dah keluar. Bila minyak keluar, minyak dalam enjin dah berkurang. Lama-lama enjin kau pun jahanam. Number 5. Yang kelima, hose radiator. Yang ini ramai orang terlepas pandang. Sebab biasanya dia orang akan tukar cecair radiator tu sendiri. Okey, cecair radiator ni boleh keluar, boleh bocor dan kena tukar juga. Biasanya hose yang menyambungkan inlet, sama ada inlet ataupun outlet, dia boleh merekah sebab dia berbuat daripada getah, daripada teflon kan. Atau dekat bahagian klem besi tu dia boleh berkarat dan menyebabkan kebocoran. Bila bocor, air dalam radiator kurang. Bila air kurang, dia tendang. Bila tendang, enjin boleh overheat. Bila overheat, kena overhaul. Atau sekurang-kurangnya tak overhaul. Padan muka kita. Number 6. Yang keenam, brake. Ini memang objek yang jarang buat perangai kalau kita servis ikut schedule. Kita tukar brake fluid ikut schedule, kita tukar brake pad ikut schedule. Okey, cumanya ramai orang dia lupa untuk check brake rotor ataupun brake disc. Sama juga dengan lining pada brake drum belakang. Kita anggap ramai kereta pakai brake drum lah. Okey, dekat brake drum belakang tu rajin-rajin lah buka dia punya cover depan tu. Lepas tu sembuh-sembuh check dia punya lining tu. Lining belakang tu boleh habis juga tu walaupun dia pakai untuk parking brake. Azhar saya pun kena sekali. Sebelum kita meneruskan perbincangan komponen apa yang seterusnya kita kena tukar pada kereta terpakai ni, saya ada satu soalan. Pernah tak anda bawa kereta second hand, kereta yang dah lama sikit ni, rasa macam dia lembab sikit, performance dia drop sikit. Nak tahu tak kenapa? Nak tahu? Nak tahu? Tukarlah kepada minyak BH Petrol sebab minyak Infinity RON 95 dan RON 97 ini menepati piawaian Euro 4M. Minyak ini dia membolehkan mengurangkan geseran, menghalang sistem bekalan minyak daripada berkarat dan memastikan ia bersih, memberikan anda output kuasa enjin yang lebih baik. Dan bahan tambahannya ialah 800 ppm iaitu 2 kali lebih tinggi daripada standard biasa, yang juga memberikan perlindungan yang sangat baik kepada enjin. Jadi, BH Petrol merupakan pilihan yang terbaik. Number 7. Yang ketujuh, absorber atau dalam bahasa Kelantan, saksoba. Okey, absorber original dia memang boleh bertahan lama. Tapi bila sampai waktunya, ia tetap saja perlu diganti. Macam mana kita nak check? Yang ini agak senang sebab kita boleh telik dekat bawah kereta, kita tengok dekat bahagian absorber tu ada tak kebocoran. Biasanya ada kesan minyak menitik, ada kesan kotor dekat situ kan. Okey, lagi satu, mungkin dia tak nampak kebocoran tapi absorber tu sendiri dah menopos. Mungkin bila kita bawa dia dah berjoget-joget begitu. Kadang-kadang tayar kita nampak kesan dekat situ dia bergelombang. Dia makan tak rata. Itu pun antara punca absorber dah rosak. Bila rosak nak buat apa?
Nak buat apa? Tukar wiper? Tak, tukarlah absorber. Dan jangan lupa, bila tukar absorber tu, tukarlah dia punya mounting sekali. InsyaAllah selamat. Number 8. Yang ke-8, spark plug coil. Coil penyala ini juga ada jangka hayatnya tuan-tuan. Dan kalau dia rosak, dia boleh menyebabkan misfiring. Contohnya ada 4 silinder, tiba-tiba apa pasal silinder nombor 4 tak menyala, tak hidup. Okey, maksudnya spark plug coil untuk bahagian itu dah rosak. Kereta pun hilang power. Cumanya kalau dia rosak satu, kereta masih boleh berjalan. Cuma tak cukup silinder lah. Okey, coil spark plug ni harga dia sangat berbeza, tapi untuk average kereta-kereta Jepun atau kereta-kereta tempatan, kereta buatan Malaysia, harganya tak mahal, dalam ratus-ratus saja. Tapi kalau anda pakai kereta-kereta Continental, BMW, Mercedes, Audi apa semua tu, bersiap sedialah tuan-tuan. BMW mah banyak makan wang. Okey, itulah tadi 8 komponen yang biasanya perlu dicek dan ditukar sekiranya kita dapat kereta second hand atau kereta tu dah berusia. Sebaik mana kita jaga pun, sebaik mana kita belai kereta, kereta adalah sebuah kereta. Dia sebuah objek yang bergerak. Dalam kereta ni ada berpuluh ribu komponen. Sampai masa dia akan rosak juga. Cuma kalau kita selalu servis, selalu jaga, dia jangka hayat dia tu panjang. Jadi servis, tukarlah komponen-komponen tadi ikut jadual. Contohnya macam saya beli Alza saya yang tahun 2013 tu, yang warna hitam tu, tak ada problem. Saya cuma pernah tukar oil seal, oil filter dan juga itulah drum brake belakang tu. Lupa tailgate damper dengan molding pintu, wear and tear saja. Selain pada itu, start kereta terus jalan. Nampak Alza kereta terhebat di bumi. Okey, pada anda di luar sana yang baru saja menemui channel Mechanical Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Dan jangan lupa untuk follow Facebook, TikTok, Instagram, MySpace, semua-semualah. Okey, selamat berjumpa lagi.